dan semua setuju bahawa inilah satu cara yang baik bagi masa depan. Sikit Menteri. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Menteri. Cukup memberikan kita keselesaan mendengar penjelasan Menteri yang setelah dalam pusingan pertama penswastaan, sebahagian besar daripada penswastaan telah gagal Menteri, perlu diakui. Terutama air yang setelah gagal perlu diselamatkan dengan penubuhan SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan WASIA, dan satu SPV yang bernama PAP untuk kembali menstruktur semula, ya, in a backdoor way of menyelamatkan suasana ataupun menyelamatkan apa yang telah menjadi too fragmented dengan izin Datuk Pengerusi. Lalu kami di sebelah sini pun, apapun yang baik Menteri, ya, kita akan sokong. Tetapi kalau terus-terusan, ya, perkara itu dikembalikan dan berpihak kepada hanya pihak-pihak tertentu, swasta khususnya, maka ini satu pengurusan yang tidak baik. IWK telah juga mengalami nasib yang sama, ya, setelah kerugian, ya, dan kerugian lebih daripada 2 bilion dan diselamatkan dengan satu hak pemilikan semula oleh kerajaan. Kami tidak mahu dengar, sebabnya perkara ini dikeluarkan, diterbit daripada Putrajaya sebenarnya, tentang ura-ura satu MDB akan mengetuai satu konsortium bersama dengan Puncak Niaga yang akan diberikan penswastaan kembali setelah penswastaan pertama, gelombang pertama itu gagal dan hutang-hutangnya pun masih belum dilunaskan. Ini kekhawatirannya Menteri, dan Menteri perlu tahu bahawa kita tidak bercakap atas, ya, atas andaian kosong dan dakwaan kosong semata-mata. Kembali kepada Langat 2, Menteri, kalau dapat Menteri berjelaskan sikit, ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sumber-sumber air yang lain seperti groundwater dan groundwater khususnya tube well, Menteri, ya, kita boleh mendapatkan sumber air yang lebih bersih pada harga yang cukup menasabah, well below price of 7 billion for Langat 2 itu Menteri. For 1 MLD at a cost of 5 juta sebenarnya, dengan teknologi yang ada on groundwater solution, ya, minta Menteri tolong penjelaskan dari sudut cost effectiveness-nya. Terima kasih. Okey, balik pergi ni IWK ni dengan JPP. Saya pun terangkan kepada Yang Berhormat sekalian, pihak kerajaan kabinet belum lagi meluluskan perkara ini. Saya pun tak tahulah macam mana ini. Ada juga Yang Berhormat sekalian pun ada maklumat tentang perkara ini. Walau bagaimanapun, ini adalah satu cara di mana kita bukan swastakan. Swastakan mengkorporatkan perkara ini, JPP ini, supaya dia tidak lagi relevan. Dia tidak lagi rasa hanya buat kita kena ada satu pasokan yang besar untuk melaksanakan projek-projek pembentungan. Yang sekarang bukan kita banyak projek kita dah buat tender. Kita buat tender dan dikendalikan oleh pihak konsultan dan sebagainya, dan tidak lagi memerlukan satu pasokan yang besar daripada JPP untuk mengendalikan jabatan itu. Itu sebab kita punya fikiran. Dan saya sudah jelas tadi bahawa kita bukan 2-3 orang yang berbincang perkara ini. Kita minta semua stakeholders untuk menyertai pembincangan ini. Okey, Tuan Menteri, sikit tentang NASCOM tadi. NASCOM dan juga Jabatan Perkhidmatan Pembentungan. Terima kasih Tok Pengerusi. Saya nak tanya sikit, benarkah sudah ada survei yang dibuat kepada pegawai-pegawai ataupun kepada kaki tangan yang berada di Jabatan Perkhidmatan Pembentungan? Hanya 2 option diberikan, sama ada bersara tak jawatan ataupun menyertai NASCOM.
Ya. Dalam hal ini saya rasa perlu Yalah, penjelasan. perkara ini kita akan laksanakan dengan cara penswastaan dan kalau dah disetujui oleh pihak kerajaan ya melalui kabinet. Tetapi kalau perkara ini kita kena sedialah ada satu penyediaan kalaulah kabinet setuju kita akan laksanakannya dengan cara yang baik dengan saksama tidak akan merugikan pegawai-pegawai yang sedia ada. Okey, Menteri tadi menjawab bahawa sudah ada persetujuan dengan stakeholder kaitan dengan mereka ingin menyertai NASCOM ataupun entiti baru yang akan diwujudkan oleh kementerian. Tapi maklumat yang saya terima bahawa kebanyakan pegawai-pegawai ini terbuka tangan ini menolak untuk terlibat dalam entiti baru yang dicadangkan oleh kerajaan. Terima kasih. Kita respon. Saya tak mau komen sebab saya tak ada maklumat seperti ini. Yang you dakwa tadi ya, yang semua yang kebanyakan dia tolak. Saya tak ada maklumat seperti itu. Attorney Betul boleh tanya Menteri satu soalan mengenai IWK. Saya ada IWK ni, saya tunggu saya habis dulu. Ya. Terima kasih. Padang terap yang you sebut tu tadi tu. Sama ada IWK telah dilantik IWK menjadikan dilantik sebagai PMC. Saya nak terangkan di sini bahawa IWK telah dilantik sebagai juru perunding pengurus projek PMC adalah merupakan satu inisiatif kerajaan untuk membantu bebanan kewangan yang ditanggung oleh IWK akibat daripada tarif charge pembentungan yang rendah dan tidak kompetitif serta kos operasi yang tinggi di samping keengganan pengguna untuk membayar perkhidmatan yang diberikan. Selain daripada itu, IWK juga sememangnya mempunyai kelayakan dan kepakaran untuk menguruskan projek-projek pembentungan. Selanjutnya daripada itu pemberian bonus kepada warga pekerja IWK. Menteri, sikit tentang PMC Menteri. Inilah jawapan saya lah. Dan sebelum masuk kepada kita debate tentang perkara ini. Dan sebelum masuk kepada bonus Menteri menyebut tadi berkaitan dengan pelantikan IWK sebagai PMC kepada projek-projek kerajaan, sedangkan sudah ada perkeliling yang mengatakan bahawa tidak perlu melantik, tidak ada keperluan untuk melantik PMC kepada projek-projek kerajaan. Jadi apakah di sini seolah-olah berlaku pertentangan di antara dasar dan juga implementasi di peringkat kementerian sendiri? Tidak. Ini bukan semua, saya bukan sebut di sini semua projek kena ada PMC. Maknanya kalaulah ada projek-projek yang sesuai PMC dilantik, IWK boleh buatlah. Itu maksud saya. Selanjutkan daripada pemberian bonus itu kepada warga pekerja IWK adalah berdasarkan merit ya, dan pencapaian KPI masing-masing, di mana syarikat juga secara keseluruhannya telah mencapai KPI sebagaimana yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN ya. Manakala berkaitan dengan program kenderaan syarikat IWK, IWK telah menghentikan program kereta syarikat, sebaliknya hanya memberikan eluan bulanan kepada pengurusan tertinggi. Okey, dua perkara. Dan mengenai julutong ni, Menteri. Ya. Sikit. Dakwaan mengenai bil pembentungan di kawasan julutong yang mana dikatakan perkhidmatan pembentungan diberi secara percuma semasa kontraktor membina loji rawatan kumbahan julutong. Jawapannya ialah ini tidak benar. IWK tidak pernah memberi
perkhidmatan pembentungan secara percuma di Julutong, Pulau Pinang. Sebelum loji rawatan kumbahan Julutong mula dibina, IWK sudah mengenakan charge perkhidmatan pembentungan kepada semua pelanggan di Julutong. Dan kawasan berhampiran memandangkan IWK masih perlu melenggara rangkaian pipe pembentungan serta stesen-stesen pam yang di kawasan itu. Nah ini. Okey Menteri, sikit. Ada lagi? Yang tadi Menteri, saya terima kasih kepada pihak Menteri kerana sudah menggantikan program penukaran kereta tu yang sepatutnya katanya ada daripada potong perdana kepada Volkswagen. Tapi persoalan saya Menteri adalah berkaitan dengan pemberian bonus yang disebut dan juga diakui oleh Menteri tadi. Dalam keadaan syarikat didedahkan oleh pihak audit negara menanggung kerugian. Jadi adakah dalam keadaan menanggung kerugian masih lagi bonus diberikan kepada kaki tangan ini? Ini saya persoalkan. Terima kasih. Menteri. Yalah, saya sudah jelaskan ya. Rasional yang kita berikan bonus itu adalah bukan semua orang dapat ya, mengenai pegawai-pegawai yang on merit itu yang diberikan bonus tersebut.